Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arham bin Alauddin. Nombor metrik D202211042119. Saya dari Ijazah Sarjana Muda Tahfiz Al-Quran dan Qiraat dengan Pendidikan. Okey, hari ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dr. Tajul dalam subjek KPS 3014 iaitu pengurusan pembelajaran. Jadi nak tahu apa tugasan yang telah diberikan? Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi ataupun bercerita ataupun mengulaslah tentang tema sambutan Hari Guru pada tahun 2023. Itu pada tahun inilah. Okey. Seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pada tanggal 16 Mei setiap tahun kita akan mengadakan sambutan Hari Guru, tidak kira di peringkat sekolah rendah ataupun peringkat sekolah menengah maupun peringkat universiti. Okey. Sambutan Hari Guru ini bertujuan untuk apa? Untuk kita mengingati ataupun menghargailah segala jasa, segala pengorbanan yang telah diberikan oleh guru kepada kita dalam setiap didikan yang mereka berikan kepada kita di sekolah dahulu ataupun di peringkat universiti lah. Okey. Seperti yang kita tahu, pada setiap tahun sambutan Hari Guru ini akan diberikan satu tema. Sebagai contoh, pada tahun 2022 iaitu pada tahun lepas, sambutan Hari Guru telah diberikan satu tema iaitu Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Namun pada tahun ini agak menarik bagi saya lah, agak menarik tema sambutan yang telah dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan, iaitu Menteri Pendidikan kita Fadlina Siddiq pada tanggal 5 Mac yang lalu, iaitu sambutan Hari Guru pada tahun ini bertemakan Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Okay, slogan Hari Guru tahun ini selaras dengan usaha kerajaan untuk membina sebuah masyarakat dan negara bangsa yang madani, maju, berketerampilan dan berorientasikan masa depan. Seperti yang diumumkan pada 5 Mac yang lalu, konsep Hari Guru ini adalah untuk membangkitkan roh dan jiwa guru ke arah memartabatkan profesion keguruan berteraskan falsafah pendidikan guru untuk membina bangsa dan juga negara. Pembinaan bangsa dan juga negara. Okey. Jadi Hari Guru ini telah memfokuskan kepada peranan guru sebagai pemangkin ataupun penggerak dalam pembentukan generasi madani yang akan datang. Okey. Apa itu maksud generasi madani yang akan datang? Generasi madani yang akan datang iaitu generasi yang beradab, beretika, maju dari segi pemikiran, kerohanian dan material dengan menyemai nilai-nilai murni seperti semangat kekeluargaan dan perpaduan. Okey, maksudnya di sini adalah peranan seorang guru adalah untuk menjadi penggerak ataupun menjadi bimbingan kepada pelajar untuk menjadikan seorang pelajar itu pelajar yang beradab, yang mempunyai etika dan maju dari segi pemikiran. Okey. Pemikiran. Seterusnya, apa yang menarik tentang slogan ataupun tema sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah pada perkataan insani yang digunakan. Okey. Seperti mana yang kita tahu, seorang guru ini sentiasa dianggap sebagai seorang yang pakar subjek ataupun
seorang yang mempunyai kecekapan dalam bidang akademik. Sebab seorang guru semestinya dia sudah menguasai sesuatu subjek yang akan dia pelajari, dan juga ilmu pengetahuannya luas tentang bidang akademik. Okey. Tetapi yang menarik tentang slogan ini adalah penggunaan pada guru insani. Okey. Pada tema tahun 2023 ini telah memberikan fokus bukan sahaja kepada pengetahuan dan kemahiran ataupun penguatkuasaan teknologi guru, akan tetapi maksud bagi guru insani ini adalah merujuk kepada sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam guru tersebut. Seperti contoh, mempunyai sifat baik hati, belas kasihan, kesabaran, keprihatinan dan simpati terhadap pelajar-pelajarnya. Sebagai seorang guru, semestinya ataupun haruslah mempunyai sifat-sifat kemanusiaan di dalam diri. Tidak dinafikan memang setiap guru ataupun setiap tenaga pengajar sememangnya sudah mempunyai sifat-sifat kemanusiaan di dalam diri mereka, iaitu seperti baik hati, prihatin terhadap pelajar-pelajar yang bermasalah ataupun pelajar-pelajar yang slow ataupun yang ada masalah tentang pelajaran. Jadi sebagai seorang guru ni, ini adalah sifat-sifat yang perlu ada dalam seorang guru. Okey, di sini saya sertakan beberapa tips ataupun beberapa cara untuk menjadi seorang guru pemangkin generasi madani ataupun seorang guru insani pemangkin generasi madani. Okey. Tips yang pertama iaitu seorang guru, kita hendaklah membina hubungan yang rapat dengan pelajar. Sebagai contoh, kita hendaklah mengenali peribadi seseorang murid itu, ataupun kita memahami kekuatan ataupun kelemahan yang ada pada pelajar tersebut. Hal ini kerana jika kita dapat mengetahui kelemahan pelajar tersebut, kita sebagai guru bertanggungjawab untuk memberikan tumpuan ataupun fokus ataupun perhatian kepada pelajar tersebut. Kerana apa? Sebab macam yang saya cakapkan tadi, peranan seorang guru adalah untuk menggerakkan ataupun menjadi pembimbing ataupun pendorong untuk melahirkan seorang pelajar yang beradab, beretika dan berketerampilan. Okey. Dengan cara seorang guru membina hubungan dengan pelajar, guru boleh mencipta pengalaman pelajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dan bermakna untuk pelajar. Sebagai contoh, kita tahu yang seorang pelajar ini mempunyai kelemahan ataupun kesusahan dalam pelajaran. Jadi kita boleh mencipta pengalaman pelajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai untuk pelajar yang mempunyai masalah ini, mempunyai masalah pembelajaran ini. Jadi peranan kita adalah untuk apabila kita tahu seorang pelajar ini mempunyai masalah pembelajaran, kita seorang guru mestilah ataupun sudah semestinya kita mempunyai jalan penyelesaian untuk membantu pelajar masalah tersebut. Oleh disebabkan itu, hendaklah kita membina hubungan rapat dengan pelajar agar kita tahu setiap kelemahan dan juga setiap kelebihan yang ada pada pelajar tersebut. Okey, tips yang seterusnya adalah
memupuk kesabaran dan simpati di dalam diri. Okey, sebagai seorang guru yang memiliki sifat-sifat kesabaran dan simpati dapat menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar. Selain itu, seorang guru juga boleh mencipta persekitaran kelas yang menggalakkan inklusiviti seperti memastikan bahawa pelajar mendengar dan memahami perspektif rakan-rakan mereka untuk memupuk sifat-sifat kesusilaan dan kemanusiaan dalam kalangan pelajar. Okey, maksudnya di sini adalah guru-guru hendaklah mempunyai sifat kesabaran dan simpati yang dapat ditunjukkan ataupun yang dapat dilihat oleh pelajar mereka. Seperti contoh, seorang guru perlulah mencipta suasana kelas ataupun mencipta suasana kelas lah yang lebih aktif ataupun yang lebih dapat menarik perhatian pelajar, supaya semua pelajar dapat memberikan fokus, memberikan tumpuan dengan apa yang disampaikan oleh guru ataupun yang disampaikan oleh kawan-kawan mereka. Okey. Yang seterusnya, menyediakan sokongan ataupun sumber-sumber yang mencukupi. Seorang guru haruslah sentiasa memastikan pelajar mereka diberikan sokongan dan sumber yang mencukupi untuk mencapai potensi mereka. Seperti contoh, bahan-bahan pelajaran, lepas tu bantuan tambahan dan bimbingan dalam kerjaya dan pengembangan diri. Okey, yang dimaksudkan di sini adalah menyediakan bahan-bahan pembelajaran. Seperti contoh, menyediakan bahan pelajaran yang dapat menarik minat murid untuk lebih mengetahui ataupun untuk lebih mereka mendalami sesuatu subjek yang dipelajari. Okey. Ataupun boleh juga digunakan ataupun boleh juga menggunakan bantuan tambahan, bantuan pelajaran tambahan seperti menyediakan satu gambar ataupun satu lukisan yang dapat memudahkan ataupun dapat menarik minat murid untuk lebih mengetahui. Contoh macam kita membawa satu gambaran ataupun lukisan yang dapat yang dapat memberikan lebih pemahaman kepada pelajar. Okey. Yang terakhir, sebagai seorang guru, kita juga hendaklah mempunyai kemahiran dalam teknologi pendidikan, iaitu guru juga harus giat memperoleh kemahiran teknologi pendidikan seperti menggunakan alat-alat pendidikan teknologi di sekolah untuk memanfaatkan pelajarnya. Guru juga harus berani mencuba alat-alat pendidikan teknologi yang baru dan terkini untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan juga penglibatan pelajar dalam bilik darjah. Selain latihan atau kursus latihan penggunaan alat teknologi pendidikan yang dianjurkan oleh pihak berkuasa pendidikan dan kelas point, guru juga boleh belajar daripada pelbagai sumber pembelajaran. Seperti contoh tutorial video ataupun blog yang memberikan panduan dan petua pembelajaran teknologi digital. Okey. Maknanya di sini adalah guru bukan semata-mata mengajar sesuatu subjek ataupun mengajar secara terus ataupun secara di dalam kelas yang menggunakan buku teks ataupun buku latihan semata-mata. Jadi di zaman yang agak canggih ini,
seorang guru haruslah mempunyai kemahiran di dalam bidang teknologi ataupun bidang ICT lah. Yang kita tahu bidang ICT. Ini sebab apa? Kerana perkara ini dapat memudahkan ataupun dapat menarik minat. Sebab kita tahu generasi sekarang banyak meluangkan masa dengan gadget, dengan permainan video kan. Jadi sebagai seorang guru, kita boleh menggunakan kelebihan tersebut untuk menarik minat pelajar, untuk lebih menarik minat untuk menarik minat seorang pelajar itu untuk lebih suka belajar lah. Kira macam, maksudnya macam guru boleh menggunakan komputer riba ataupun dikenal sebagai laptop untuk menjadikan satu bahan pengajar, satu bahan pembelajaran di dalam kelas. Seperti contoh, guru boleh menyediakan teka silang kata ataupun menyediakan permainan yang berusulkan subjek yang akan diajari, supaya apa? Untuk menarik minat pelajar untuk lebih rasa ingin belajar di dalam kelas. Secara keseluruhannya dapat simpulkan bahawa seorang guru hendaklah mempunyai sifat-sifat kemanusiaan di dalam diri. Sebagai contoh, sifat kesabaran. Kenapa saya pilih sifat kesabaran? Kerana pada zaman ini ataupun pada generasi sekarang ini, generasi sekarang memang susah untuk dibentuk. Jadi apabila seorang guru mempunyai sifat sabar dalam diri, guru tersebut dapat mengatasi pelbagai ragam ataupun pelbagai karenah ataupun pelbagai perangai yang ditimbulkan oleh seorang pelajar. Jadi memang dapat dikaitkanlah dengan tema sambutan Hari Guru pada tahun ini, iaitu Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Kerana apa? Seorang guru yang mempunyai insani ataupun sifat-sifat kemanusiaan semestinya ataupun sebolehnya memang akan dapat membentuk ataupun menangani masalah pelajar secara tidak langsung, dapat membentuk sebuah generasi madani yang akan datang, iaitu dapat membentuk seorang pelajar yang lebih beradab, lebih mempunyai jati diri, lebih mengenali dunia. Jadi memang terbaik, memang amat saya kagumi dengan slogan ataupun tema sambutan Hari Guru pada tahun ini, iaitu Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.